Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada player-player Facebook Khalifah Bangkit DJ Irwan Shah. Semoga waktu ini saya ini anda semua berada dalam keadaan yang tenang-tenang hendaknya. Untuk kali ini ketika ini kita kembali berbicara tentang perkara iman. Apa yang berlaku ketika ini walaupun ada setengah pihak menyatakan ia adalah konspirasi, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pihak-pihak yang sebab menzalimi seluruh rakyat di seluruh dunia ni, tapi sebagai orang beriman kita wajib meyakini bahawa segala apa perkara yang berlaku tak lain dan tak bukan ianya berlaku hanya sahaja dengan keizinan Allah SWT. Maksud kita dilahirkan di atas muka bumi ini hanyalah untuk Allah SWT mahu kita usaha supaya yakin kita hanya kepada la ilaha illallah. Tidak ada atas maksud perkara lain. Dan kita semua diperintah oleh Allah SWT untuk fikir dengan bersungguh-sungguh di akhir kalam kita, macam mana setiap daripada kita umat manusia ni dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Itulah kerisauan baginda SAW. Dan kerisauan ini telah diserahkan amanahnya kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mereka telah bertebaran ke seluruh alam semata-mata untuk menyampaikan perkara ni. Dan ini ketika manusia berhadapan dengan sakaratul maut, bagaimana kalimah ini dapat dilafazkan oleh lidah kita. Kalimah la ilaha illallah. Macam mana kalimah ni nak meyakini bahawasanya Allah SWT yang maha kuasa, selain daripada Allah semuanya makhluk yang langsung tak dia buat apa-apa, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Walaupun di mata kita nampak ubat itu boleh bagi manfaat, tapi mau yakin manfaat ubat pun datang daripada Allah. Walaupun kita nampak pisau itu asbabnya mudarat, tapi mau yakin bahawa pisau itu punya mudarat pun datang daripada Allah. Contohnya cerita macam mana Nabi Ibrahim AS diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail AS. Apa yang berlaku? Allah cerita dalam Quran, pisau tersebut tidak bisa untuk memudaratkan leher Nabi Ismail AS ketika itu. Kerana Allah SWT beritahu bahawa kemanfaatan, kemudaratan semuanya datang pada Allah. Inilah mafhum kalimah la ilaha illallah yang kena ada yakin tu dalam hati kita, barulah di akhir kalam kita Allah mudahkan untuk kita menyebut. Yakinnya macam mana? Allah tidak mahu yakin yang 98%, 99.9999999% pun Allah tak nak. Yang 0.000000001 tu syirik pun Allah tak nak. Allah nak 100% yakin hanya sahaja Allah yang maha berkuasa. Covid tak ada kuasa mematikan, yang matikan Allah. Doktor, ubat tak ada kuasa menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Sebab tu kita dengar ada doktor pun masuk ICU semata-mata dengan virus Covid. Nurse-nurse yang menjaga pesakit pun rasa risau sebab mereka sendiri pun sekarang sedang dijangkiti Covid. Allah tunjukkan dengan kekuasaan Allah. Makhluk-makhluk di depan mata kita ni semua Allah yang lahirkan, Allah yang ciptakan. Allah beritahu dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang berusaha atas iman, orang-orang yang mendakwahkan iman, jangan kamu bimbang, jangan kamu takut, kamu sedang bersama Allah. Sesungguhnya tengkuk-tengkuk mereka, nyawa-nyawa mereka, jiwa-jiwa mereka pun dalam genggaman Allah. La ilaha illallah. Barang siapa ada yakin macam ni di akhir kalam dapat ucap kalimah ni, dan apabila dalam kubur bertemu dengan muka dan nakir, insya-Allah ini janji Allah dan Rasulnya, di dalam kubur kita dapat menjawab soalan pertama alam kubur ini, man rabbuka. Soalannya berkaitan dengan iman. Barang siapa yang bawa balik iman sebesar zarah, Allah mudahkan persoalan kuburnya, padang masyarnya, dan ini akan dapat memudahkan ia memasuki syurga. Syurga yang bersama dengan iman sebesar zarah, syurga yang seluas 50 ganda besar dunia. Ada ulama beritahu 10 kali ganda, ada ulama tafsirkan 50 kali ganda. Hanya iman sebesar zarah, tapi na'udzubillah min dzalik. Jangan bawa iman yang ada sebesar zarah syirik, maka balasannya tidak akan diizinkan kita, diharamkan untuk mencium bau syurga. Kita disyariatkan untuk berikhtiar makan ubat, habatus sauda, macam-macam ikhtiar, duduk dalam rumah, PKP, pakai mask. Tapi yakin ini semua makhluk tak boleh buat apa-apa. Ikhtiar diperintah syariat, tapi hakikat Allah yang buat segala-galanya. Jika yakin Covid yang mematikan, ubat menyembuhkan, selain pada Allah ada kuasa yang lebih hebat, iman syirik macam ini tak akan diizinkan Allah untuk mencium syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi inilah maksud kita dihantar. Jangan kerana makhluk-makhluk yang kita diuji keliling kita ni menyebabkan kita lupa Allah. Sebab masuk Allah jadi kita lahir kat dunia ni bukanlah sebab masuk lain tuan-tuan. Dulu dunia ni tidak ada. Kita di alam roh. Hari-hari Allah tanya, alastu bi rabbikum, siapa Rabb kamu? Berjuta tahun Allah ulang perkara. Ketika kita di alam roh, Allah tanya berulang-ulang kali, alastu bi rabbikum. Ketika itu kita tak nampak pun dunia ni. Dunia ni belum ada pun. Angin, virus, semua tak ada. Duit, pangkat, datuk, datin, tan sri, raja, semua tak ada.
Jadi masing-masing kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Allah, kaulah segala-galanya. Jadi Allah bertindak untuk buat dunia ni dengan segala apa yang kita nampak, yang tak nampak kat dunia ni, jin, setan, segala makhluk yang kecil-kecil, yang besar-besar, selain daripada Allah, termasuklah para malaikat sekalipun, Allah ciptakan hanya nak test kita. Siapa yang dulu di alam roh, dia punya pengakuan dia ikhlas kepada Allah. Allah, kaulah segala-galanya Allah. Gaji yang aku kerja pun sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Majikan yang bagi aku gaji pun sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Tapi bukan bermakna kita bekerja yakin macam tu kita boleh kurang ajar dengan majikan kita. Walaupun kita yakin ibu bapa kita tak membesarkan kita, ibu bapa kita sebenarnya tak jaga kita pun, yang jaga kita sebenarnya Allah. Tapi bukan bermakna kita boleh lawan ibu bapa kita. Kenapa tak boleh? Ini perintah Allah. Kenapa tak boleh lawan pemimpin? Perintah Allah. Bukan sebab takut pemimpin, takut Allah. Jadi ketika datangnya perintah pihak pemimpin keluarkan macam-macam arahan syariat untuk kita buat sesuatu ikhtiar supaya tak berlakunya virus-virus merebak. Bukan mana kita boleh lawan pemimpin. Kita bukan nak lawan pemimpin sebab kita takut pemimpin. Allah perintah. Selagi pemimpin itu berpihak kepada kebenaran semata-mata nak selamatkan kita. Dia tahu Allah yang selamatkan, tapi perlu ikhtiar. Pemimpin tahu Allah bagi rezeki, tapi pemimpin buka macam-macam peluang perniagaan atas tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Dan kita sebagai rakyat, ini pemimpin makhluk, segala perniagaannya dia, offer pun makhluk. Tak boleh macam tu. Dia bagi, kita ambil atas sebab syariat yang diperintah oleh Allah. Jangan sampai kita hidup meminta-minta. Jadi insya-Allah tuan-tuan, semoga Allah bagi kefahaman ini. Bukan saya yang bagi kefahaman, saya hanya menyampaikan melalui izin Allah dengan lidah saya berkata-kata hanya dengan izin Allah. Yang bagi kefahaman hanya Allah SWT. Pada saya Dian Syah, TV channel Khalifah Bangkit. Terus like dan subscribe. Jangan ke mana-mana. Duduk rumah dan doalah banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Mulia, hari ini Allah telah bagi kita kemuliaan dalam agama dia. Kenapa? Tak tahu. Kerana Allah telah letakkan kalimah la ilaha illallah dalam hati tuan dan saya. Kita kena bersyukur tuan. Allah bagi kita agama ni dengan percuma, tanpa Allah minta bayaran sedikit pun. Cuma Allah nak kita beriman dan bertakwa kepada dia. Betul lah. Jadi tuan, hari ini kita tak sedar. Dan hari ini kita terlalu mengejar dunia. Dan kita terlupa tanggungjawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah. Tuan Yang Mulia, kalau hari ini kita letak di dacing sebelah kanan kalimah la ilaha illallah, di dacing sebelah kiri 7 piala langit, 7 piala bumi, pasti kalimah la ilallah ni paling berat. Jadi tuan anggap benda ni penting tak? Penting. Tak penting, tak penting. Kalau macam tu, saya ada soalan mas untuk tuan. Kalau tuan dapat jawab, saya bagi seluruh duit dan harta saya untuk tuan. Macam? Semua duit? Rumah? Kereta? Okey, boleh? Okey, apa soalan dia? Boleh tak tuan jamin esok saya dengan tuan boleh hidup dan berjumpa macam hari ni? Tak boleh. Kalau macam tu, apa kata tuan ikut kami? Sekejap lagi pun nak masuk waktu asar. Boleh kita sembang jemaah sama, insya-Allah. Masya-Allah, Nora Dennis. Astagfirullahalazim. Hidayah umat ya Allah.